kadang-kadang dia nak dapat, yang dia dapat ialah kejian, kadang-kadang demikian. Ada yang dapat yang disebut dengan apa dia? Bukan dapat pujian pun, dapat kejian. Kita tolong orang. Tapi kenapa juga dia buat juga demikian? Jawabnya kerana dia mencintai Allah. Itu hebatnya orang yang jenis demikian. Cuba kita perhati orang yang mencegah kemungkaran. Bila kita tengok orang yang mencegah kemungkaran, manfaat apa dia dapat daripada dia mencegah kemungkaran tadi? Maka lama-lama kita akan dapati rupa-rupanya di sebalik dia mencegah kemungkaran itu, tanda apa dia? Tanda dia sedang mencintai Allah. Bila dia mencintai Allah, maka dalam keadaan sedemikian rupa, dia akan dapat pencegahan yang disebut dengan manusia mula dalam keadaan yang demikian manusia ni, dianya untuk mencegah, dia akan rasa dapat manisnya kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka seorang yang mengetahui dan bermakrifah dengan kemakrifatan yang sebenar-benarnya, pastilah ia mengerti bahawa yang berbuat kebaikan yang tiada taranya tadi ialah Allah Azza wa Jalla belaka. Ini orang yang hidup dalam keadaan yang dia benar-benar dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang kan kita tengok orang sekarang ni, orang kita ni asyik, kadang-kadang orang buat baik pun dia keji juga. Dia kena keji juga orang yang berbuat baik. Kenapa orang berbuat baik kena keji, kita kata? Sepatutnya orang yang berbuat baik ni jangan dikejilah. Kita mestilah sama-sama memberi sokongan dan dokongan. Kita jawab bagi pihak orang yang berbuat baik itu. Kita akan kata apa dia? Sebenarnya dia terlampau kuat mencintai Allah. Bila dia kuat mencintai Allah, dia bukan dia nak kepada pujian, dia bukan peduli pada kejian-kejian manusia, tapi yang dia harap ialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dia. Demikian juga orang yang mencegah kemungkaran. Kadang-kadang orang bukannya orang puji dia, tak. Orang keji dia. Dia mencegah kemungkaran. Kena keji juga yang mencegah kemungkaran ini. Kita sebut, kenapa dia tak peduli kejian-kejian tadi? Orang keji pun dia tak peduli. Jawabnya kerana dia letak Allah menjadi keutamaan dalam kehidupan dia. Wala yakhafuna lawmata laim. Dia tak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Kadang-kadang kan kita ni begitulah dalam hidup kita ni. Waktu mana kita berbuat baik, orang tak puji. Tapi waktu mana kita mencegah kemungkaran, orang keji kita. Kita mencegah kemungkaran, orang keji kita. Pelik kita dalam hidup kita kadang-kadang demikian. Sebenarnya kita jangan pelik benda demikian. Kerana itu ujian yang Allah jadikan. Nak tengok setakat mana di kalangan kita ni, bila kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian, sama ada dipuji ataupun dikeji, setakat mana kekuatan dalam diri kita untuk kita ni nak melawan keadaan demikian untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupan orang mukmin. Mengenai macam-macam kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah Taala kepada seluruh hamba-Nya itu, rasanya tidak perlu lagi dihitung berapa jumlahnya. Kalau nak kira banyaknya nikmat yang Allah bagi pada kita, tak terbilang banyaknya nikmat. Sebab Allah Ta'ala memang tidak dapat dibatasi dengan cara pembatasan yang bagaimana juga sifatnya. Ini tepat seperti yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Allah sebut, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang, nak hitung nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kamu, nescaya tak terhitung dan tak terbilang banyaknya nikmat tadi. Tetapi kami hendak meringkaskan saja dalam perbincangan kita ini untuk menjelaskan bahawa ihsan ataupun berbuat kebaikan itu dari para manusia itu sebetulnya hanyalah sebagai kata majas. Hanya kata ihsan yang ada pada manusia ni sebagai majas ataupun pinjaman saja. Kerana kalau dilaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya, tentu tidak mungkin ada dan tidak dapat terlukis dalam hidup kita. Mengapa demikian? Kerana hanya Allah Ta'ala jualah yang dapat melakukan ihsan tersebut. Sedang manusia hanyalah sebagai pelaksana daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla itu. Marilah kita memberi perumpamaan dalam hal ini, iaitu misalkanlah seorang itu memperolehi berbagai macam-macam kenikmatan sampai bergudang-gudang jumlahnya. Contoh yang mudah. Kemudian ia dapat membelanjakan hartanya tadi untuk apa yang ia kendaki. Contoh,
Misalnya contoh, kalau ada orang yang Allah bagi banyak sungguh rezeki dia. Dia nak belanjakan ke arah mana? Dalam hidup dia. Rezeki dia yang banyak-banyak ni, sebenarnya dia nak bagi pada siapa? Nak buat untuk apa? Dalam hidup dia. Mungkin sekali kita akan mengira bahawa ihsan yang dilakukan olehnya tadi betul-betul atas kehendak dirinya sendiri. Perkiraan semacam itu jelas salah dan keliru. Sebab yang orang tersebut hanya dapat membuat kesempurnaan dalam perbuatan baiknya tadi. Apakah hal itu dilaksanakan dengan harta? Atau sebab ia menguasai harta tadi? Atau sebab adanya pendorong yang menyebabkan berbuat kebaikan dengan menyerahkan hartanya kepada orang yang diberi tadi? Tuan-tuan faham ke tak faham tu? Cuba untuk dalam bab ni tuan-tuan kena renung sekejap. Kena renung sekejap dia panggil demikian. Kenyataan ialah adanya suatu pertanyaan. Siapa sebenarnya yang menganugerahkan kenikmatan ini? Kita kena tanya. Yang jadi kaya raya ni siapa? Yang bagi pada seorang. Yang kalau banyak harta dia tadi, banyak tu dia nak guna untuk apa? Pada diri dia demikian. Sehingga ia menjadi makhluk yang baik. Yang jadi pemurah, dia boleh bagi rezeki dan sebagainya. Suka menderma hartanya. Yang jadi dia boleh derma harta dia ni, siapa yang bagi harta dia pada diri dia? Kalau kita menung sikit daripada situ, lalu kita nampak Allah yang sepatutnya kita cintai dalam diri kita. Siapa pula yang menciptakan harta yang dimiliki olehnya? Siapa pula yang memberi harta yang dimiliki olehnya? Juga siapa pula menciptakan ia menjadi berkuasa? Siapa yang memberi kepada diri dia untuk dia jadi Perdana Menteri, untuk dia jadi menteri, untuk dia... Siapa yang memberi perkara demikian? Ramai mana orang yang nak jadi Perdana Menteri tak jadi Perdana Menteri kan? Dalam hidup kita. Ramai mana orang yang nak kepada menjadi kedudukan tertentu tapi tak dapat. Siapa yang memberi? Kalau tidak Allah. Yang ni yang dalam sebab yang kedua ni, cuba tengok nikmat-nikmat yang ada pada orang. Nikmat-nikmat yang ada pada orang tu, siapa yang memberi nikmat-nikmat tadi? Termasuk dengan diri kita lah. Segala apa yang ada pada orang tersebut, bila kita tengok, orang tu Allah bagi nikmat banyaknya. Orang tu Allah bagi rezeki dia begini. Orang ni Allah naikkan kedudukan dia begini. Lalu lahirlah perasaan yang kedua. Sebab yang kedua ni, kita mula mencintai Allah. Ni maksud Tuan kita ni. Mempunyai kehendak baik. Orang-orang demikian kadang-kadang nak berbuat baik. Siapa yang bagi? Dan siapakah yang memberi dorongan untuk melaksanakan ihsan tadi? Yang dia jadi baik tadi, siapa yang memberi dan menganugerahkan pada dia? Kalau tidak Allah. Siapakah pula yang membuat kegembiraan dan kegemaran pada orang-orang tersebut? Yang timbul pada orang ni, perasaan dia nak tolong, perasaan dia nak berbuat benda. Siapa yang buat demikian? Kalau tidak kerana Allah. Sehingga memberikan hartanya kepada orang yang disukai, lalu diberi. Siapa yang demikian? Siapa pula yang meletakkan dalam jiwanya untuk berbuat baik dan selanjutnya menyedari bahawa kebagusan yang akan diperolehi nanti untuk agama, dunia dan akhiratnya. Tuan kita dia suruh kita menung, tengok orang yang dapat nikmat dalam hidup kita. Orang yang dapat nikmat, orang-orang yang dapat nikmat ni, sebenarnya tanda dia dapat nikmat tu siapa yang bagi. Kita tengok rumah orang besar misal contohnya. Kadang-kadang kita tengok orang naik kereta mewah misal contohnya. Kadang-kadang kita tengok orang yang berkuasa tinggi kedudukan dia. Kalau kita tanya, siapa yang bagi benda yang demikian? Ya senang ceritanya, Allah dia panggil. Bila kita tengok Allah, selayaknya kita nak cinta orang tu ke kita nak cinta Allah? Perlulah kita cintai Allah, kan Allah lah yang memberi pada seorang. Segala benda yang ada pada orang ni, siapa yang memberi pada dia? Tentu Allah. Oleh kerana demikian, mengapa kita nak cinta dia? Kenapa kita tak cinta Allah? Allah yang memberi. Itu diajar oleh Tuhan kita ni. Bagaimana untuk kita mencintai Allah? Tengok nikmat-nikmat yang dimiliki oleh setiap di kalangan kita. Bahkan apa jua dalam hidup kita yang kita dapat nikmat-nikmat ini, siapa yang memberi dalam hidup ni? Kalau tidak Allah yang menganugerahkan dan memberi kepada kita nikmat-nikmat tersebut. Disebabkan kelakuan ihsannya itu, andai kata semua itu tidak diberikan kepada orang tadi, nescaya ia tidak dapat berbuat apa-apa kan?
Kalau kadang-kadang kita tengok orang yang dia ni bagus, dia ni dalam keadaan yang suka menolong, membantu, mencegah perkara yang mungkar ni, semua ni datang daripada mana? Kalau tidak datang daripada anugerah Allah kepadanya. Jadi nak sebut Tuhan kita ni ajar, kamu jangan cinta pada dia, kamu cinta pada Allah. Dia tu dapat berbuat baik tu datang daripada mana? Datang daripada Allah. Segala benda Allah yang bagi. Oleh kerana Allah yang bagi, tergerak dan terdorong dalam hidup dia untuk nak berbuat benda yang kebaikan. Lalu oleh demikian, kamu diajar supaya apa dia? Kamu diajar supaya mulalah dalam diri kamu untuk mencintai Allah, bukan mencintai manusia itu sendiri. Bahkan sebutir harta pun tidak mungkin ia dapat diberi, dia tidak dapat memberikan. Jadi jelaslah bahawa Allah Ta'ala jualah yang menggerakkan hatinya untuk memiliki pendorong untuk berbuat ihsan dalam hidup seorang. Kadang-kadang kan kita tengok seorang ayah yang dia bertungkuh lumus, berpeluh, letih kat luar cari rezeki, kemudian dia pulang-pulang bagi pada anak dia. Bila dia bagi pada anak dia makan, keluarga dia makan dalam hilai tawa, jangan terima kasih kepada ayah ni, tetapi berterima kasihlah dan mencintailah Allah dalam hidup kita. Cinta kepada Allah tu keutamaan. Nampak? Siapa yang menggerakkan hati ayah ni, yang pergi buat kerja, yang bersusah payah untuk bawa balik rezeki, bawa balik bagi makan pada anak-anak dan keluarga ni, kalau tidakkan Allah yang menjadikan demikian. Oleh demikian, sebab inilah yang menyebabkan layaknya kamu mencintai Allah. Baru tuan-tuan boleh faham sikit kan tajuk yang kita bincangkan ini. Kadang-kadang orang kita ni, dia nampak yang memberi itu, dia tak nampak yang paling utama, yang lebih utama dipanggil demikian. Anda ingat ni Imam Ghazali sebut, dia kata kadang-kadang kan kita ni jangan jadi macam anjing yang berada dalam rumah orang kaya. Anjing yang berada dalam rumah orang kaya ni, Imam Ghazali kata apa dia? Macam mana? Anjing ni, orang kaya ni, dia sebenar pemilik rumah ni. Tapi waktu mana dia pemilik rumah ni, dia tak bagi makan direct pada anjing tu, tapi dia bagi kepada apa dia? Dia bagi seorang budak untuk menjaga anjing dia, membela anjing dia tersebut. Ada seorang khusus untuk menjaga anjing ni. Jadi tiap-tiap hari budak ni akan bagi makan, budak ni akan bagi makan. Yang akhirnya anjing ni dia nampak budak ni yang bagi. Dia tak nampak tuan yang lebih utama, tuan rumah ni sendiri. Jadi dia rapat, anjing ni rapat dengan budak ni. Dia tak nampak yang besar ialah tuan rumah ni. Apabila tuan dia turun jalan-jalan sekali, jumpa dengan anjing ni, disalaknya oleh anjing tadi. Anjing tu jadi salak. Tapi kalau budak tu datang, anjing ni mengelus-ngelus tuadan dia. Imam Ghazali kata, kamu jangan jadi macam anjing tu, jangan. Dalam hidup ni, kita jangan jadi macam sebagaimana anjing yang jenis demikian, yang jenis tak kenal tuan. Jangan. Tapi biar hidup kita ni, biar kenal siapa dia Allah. Sehingga kan kecintaan kita ni bukan kepada yang memberi pertolongan, berbuat baik, kemudian mencegah benda yang mungkar tu saja, tidak. Tapi kecintaan kita yang sebenar ialah untuk milik Allah SWT. Tengok nikmat-nikmat yang ada pada dia sehingga tergerak untuk dia melakukan perkara-perkara yang ihsan. Dan Allah pula yang memantapkan hatinya menjadi manusia yang sedar. Tuan kita sebut demikian. Allah lah yang memantapkan hatinya untuk menjadi manusia yang sedar, lalu memahami bahawa kebaikan dirinya, baik dalam urusan agama, dunia dan akhirat, adalah terletak dalam penyerahan harta untuk hal-hal yang berupa kebaikan. Namun begitu, apakah amalan semacam itu tumbuh daripada dirinya sendiri? Yang dia jadi berbuat baik itu, kadang-kadang tumbuh daripada diri dia sendiri ke? Sama sekali tidak. Sebenarnya manusia yang berbuat ihsan itu hanyalah kerana terpaksa atau terdesak jiwanya, hingga ia sendiri tidak dapat mengelak kemahuan hatinya sendiri yang menyuruh demikian, dan tidak mungkin menyalahi ataupun enggan melakukannya. Hati kita ni tergerak-gerak. Macam tuan-tuan nak buka ni, yang dipanggil nak buka, nak tengok dalam internet, nak tengok dalam Facebook, nak tengok dalam YouTube dan Instagram ni. Tuan-tuan sendiri ke yang nak buka ni? Tak. Allah menggerakkan. Allah tolong gerakkan. Bukalah. Bila dengan notification
dalam handphone tuan-tuan, ataupun tuan-tuan dah tahu dah jadual. Tuan-tuan di waktu tersebut, tuan-tuan tergerak sendiri pada diri kita ni, untuk kita ni tergerak tersebut. Siapa yang menggerakkan hati kita ni? Allah, dia panggil. Jadi layaklah kita ni mencintai Allah, kerana Allah lah yang menggerak untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita ini berterusan. Allahu Akbar. Pemurahnya Allah dengan diri kita. Macam kita bangun tahajud malam. Kadang-kadang kan ada orang cerita, di kalangan kita cerita, kadang-kadang ustaz, saya pukul 3 pagi je mesti terbangun sendiri. Yang kita terbangun sendiri itu, adakah kerana kita ataupun kerana Allah? Allah yang memberi pada diri kita. Allah yang menggerakkan kita. Allah datang, Allah hantar malaikat, Allah sebut ada malaikat kejutkan orang ni bangun. Setiap pukul 3 pagi terbangun pada diri kita. Bangun dalam hidup kita ni, bila kita bangun pada diri kita ni, lalu kita kena sebut apa dia? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kerana apa dia? Kerana ramai lagi orang yang tidur tak bangun-bangun. Orang yang tidur tak bangun-bangun ni, tanda apa dia? Tanda dalam keadaan yang dia ni tidak digerakkan oleh Allah. Bila kita tengok demikian, lalu kecintaan kita ni jangan cinta pada yang kena tu, tapi cintalah kepada Allah. Itu cara demikian. Kerana Allah lah yang menggerakkan keadaan amalan ini, menjadikan diri kita ni semakin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau demikian itu keadaannya, lalu zat yang memaksanya, yang memerintah dan menguasai serta memberikan dorongan untuk menumbuhkan rasa keinginan melakukan itu, bahkan zat yang maha perkasa agar orang tersebut melaksanakannya. Maknanya Allah yang memberi pada seorang tersebut. Adapun tangan orang tadi hanyalah sebagai perantara belaka untuk menyampaikan perbuatan ihsan pada orang yang dikendaki untuk diberi. Adapun yang memberi ni, tangan ni ialah perantara dipanggil. Kita buat contoh sekarang ni kan, saya, kemudian ramai lagi lah ustaz-ustaz yang lain yang kadang-kadang memberi, bagi nasi bungkus, bagi yang disebut dengan apa dia, kita buat contoh, bagi ikan-ikan, bagi makanan-makanan, bagi pek-pek untuk berbuka puasa dan sebagainya. Sebenarnya yang bagi melalui tangan kita ni perantara dia panggil. Jambatan saja untuk nak sampai. Yang sebenarnya yang bagi ni siapa dia? Allah dia panggil. Allah yang bagi, Allah yang menggerakkan hati tuan-tuan untuk masukkan dalam akaun, misal contoh, masukkan duit dalam akaun bank. Kemudian lepas pada tersebut, sampai sumbangan ini, dan kita ambil duit ini, kemudian kita sampai. Yang kita ambil ni, yang jadi kita buat baik ni, datang daripada mana? Bukan datang daripada diri sendiri, datang daripada Allah. Maka Allah lah yang layak dicintai, bukannya manusia yang layak selayaknya untuk dicintai. Sehari dua ni kan ada orang kecam bila ada ustaz-ustaz yang melakukan perkara kebaikan. Dia kata tak perlu tunjuk. Ada orang kecam macam-macam gaya. Itu pandangan dia lah. Tapi ustaz ni, bila dia buat benda-benda yang sedemikian rupa tersebut, dia buat tu kerana apa dia? Jadi yang dia nak buat benda demikian. Jawabnya kerana Allah lah yang menggerakkan ustaz-ustaz ni yang berbuat benda-benda yang sedemikian rupa. Kebaikan-kebaikan yang ada. Tu sebab tu Islam dia ajar. Lalu tangan-tangan ustaz ni perantaraan dia panggil. Perantaraan je. Ada yang diberi, tak bagi ada. Ada yang orang yang diberi, kemudian dengan dia bagi tu, dia bagi lebih lagi. Bukan daripada orang yang bagi je, tapi dia ambil daripada duit-duit dia sendiri. Dia bagi, dia sumbang, dia infak dan sebagainya. Allahu Akbar. Kita ni pelik orang kita. Dia nampak diri dia tak nampak Allah yang di sebalik tersebut. Itulah zat yang maha tunggal dalam masalah kedermawanan. Yang jadi demikian, Allah lah yang selayaknya dalam kedermawanan melakukan kebajikan. Dalam melakukan kebajikan ini, memberi siapa pun untuk selama-lamanya. Allah segala-galanya. Jadi nampak Allah lah. Bila kamu caci maki pada orang yang memberi ini, artinya kamu sedang mencaci maki Allah. Senang bahasanya. Sebab tu kita kata, jangan keji orang yang melakukan kebaikan. Dahlah kita tak boleh melakukan kebaikan, kita keji pula orang melakukan kebaikan. Bila kita keji orang melakukan kebaikan, maknanya apa dia? Maknanya kita ni mencaci maki Allah. Senang bahasanya demikian. Kena ingat betul-betul dalam diri kita. Ni Tuhan kita ni ajar demikian.
Bila kita ni bagi sokongan pada orang yang melakukan kebaikan, apa saja orang melakukan kebaikan, yang dia buat salah tu adalah manusia takkan nak sempurna semua. Yang dia ada salah, tapi jangan nampak yang dia salah tadi, tapi nampak yang baik dia. Nampak yang baik dia tadi. Besarkan yang baik. Maka pahala kita ni akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasar pada apa dia? Kita mencintai Allah. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membuka hati orang ni untuk nak melakukan perkara-perkara kebaikan ini sendiri. Senang ke susah tuan-tuan nak buat kebaikan ni? Susah tuan-tuan. Tak mudah. Orang kita jauh lebih senang nak buat benda yang jahat dibandingkan nak buat benda yang taat, dia panggil. Dalam hidup kita ada dua pilihan, nak buat jahat, nak buat taat. Dalam hidup kita, yang nak buat yang taat ni jauh lebih payah dibanding dengan nak buat yang disebut dengan kejahatan. Nak buat jahat, orang kita lagi senang dalam nak melakukan kejahatan. Lepas tu ramai orang yang tak semayang dibandingkan dengan orang semayang. Ni besok nak masuk bulan Ramadan, besok ni kita nak masuk puasa ni. Senang ke nak puasa? Tak senang, tak mudah. Ramai mana orang kita tinggalkan puasa, kemudian orang kita tak boleh nak jaga puasa. Kerana apa dia? Dia buat alasan gastrik lah. Esok ramai ni dia akan mula jadi gastrik, dia panggil. Esok ramai lah orang nak cari jalan untuk dia nak makan seorang-seorang dalam rumah. Ini punca apa? Punca kerana dia tidak ada kekuatan untuk dia mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membuka diri mereka untuk melakukan kebajikan, mendorong. Tuan-tuan, saya nak cerita juga contoh saya sendiri lah. Kalau saya fikir seorang-seorang kan, buat apa nak susah payah buka sekolah tahfiz? Buat apa nak membebankan diri? Lebih baiklah saya ni duduk, misal contohnya, buat apa kita nak berintimak dengan gerakan Islam, masuk terlibat dengan gerakan Islam. Kita kata, kalau kita nak fikir seorang-seorang lah dalam hidup kita ni, kalau kita fikir seorang-seorang dalam diri kita, tentu kita kata lebih baiklah kita duduk seorang-seorang, jaga keluarga, kemudian jangan peduli pada orang dan sebagainya. Tapi kenapa kita jadi nak buat juga benda-benda demikian? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mendorong jiwa-jiwa orang tertentu. Yang ni kamu kena buat, yang ni buat. Wahai Ahmad Dasuki, kamu buat yang macam ni kalau kamu nak syurgaku. Yang menyebabkan kita ni rasa Allahu Akbar. Kadang-kadang termenung seorang-seorang. Tiap-tiap bulan kita perlu lebih kurang 400,000 misal contoh. 400,000 untuk nak jaga yang disebut dengan sekolah tahfiz ini sendiri. 10 tahun kita buat kerja yang demikian. Macam mana kita nak dapat demikian? Kalau tidak kerana Allah yang mendorongkan diri kita, Allah yang menguatkan jiwa kita. Benda-benda kebaikan ini datang daripada mana? Datang daripada Allah, dia panggil. Allah yang membuka hati untuk melakukan kebajikan, memberikan siapa pun untuk selama-lamanya. Allah yang buka. Allahu Akbar. Kita pun kena rasa alhamdulillah, syukurnya pada Allah. Allah mencintai kita dan Allah mengasihi kita dengan cara kita ni melakukan kebaikan-kebaikan demikian. Juga mengasihi dan mengurniakan segala-galanya tadi. Allah bagi segala-galanya tadi. Manakala seorang itu dengan watak yang asalnya betul-betul mencintai zat yang sebenarnya, melaksanakan kebaikan-kebaikan tadi. Ihsan dipanggil. Kita yang berbuat baik ni datang daripada mana? Allah yang buka, Allah yang dorong, dipanggil. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang yang Allah nak bagi pada dia syurga, Allah akan dia fahamkan dia terhadap agama. Dia menyebabkan diri kita ni bersusah payah kita nak faham terhadap agama, nak belajar, nak dekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah semestinya setiap orang yang bermakrifah sungguh-sungguh dalam masalah ini tidak akan mencintai melainkan kepada Allah Taala semata-mata. Kalau kita faham betul-betul macam ni, kita nampak terus. Orang kaya-kaya yang berbuat kebaikan tadi, punca apa dia berbuat kebaikan ni? Punca Allah yang mendorongkan diri dia. Oleh demikian, kita cintalah Allah. Allah tu yang keutamaan pada diri kita. Kadang-kadang kita tengok orang yang susah payah dalam amar ma'ruf nahi mungkar ni. Kenapa dia jadi demikian? Kerana Allah yang menggerakkan jiwa mereka tersebut, menggerakkan perasaan dia. Lalu, cintailah Allah. Itu cara demikian. Bila kita tengok orang dalam hidup ni melakukan kebaikan amar ma'ruf nahi mungkar ni, kita pun
rasa kagum. Oh, hebatnya. Jadi bukan kita kagum pada dia, kagum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menggerakkan mereka melakukan kebaikan tadi. Sebab memang hanya Allah jualah yang berhak untuk dicintai, yakni yang Maha Esa dan tiada sekutu yang menyamainya. Seterusnya, marilah kita membincangkan sebab yang ketiga pula. Ni tuan kita sebut dengan cara demikian untuk kitanya sentiasa terdorong dalam mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang ketiga ni tersambung pada minggu yang akan datang pula lah dalam membicarakan tajuk ini, dan saya akan nak jawab sikit beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh sahabat-sahabat ini. Sekejap lagi tuan-tuan, dalam pukul 2 petang insya-Allah kita akan bersama dengan saudara-saudara kita daripada Brunei Darussalam insya-Allah. Sahabat-sahabat kita yang daripada Brunei Darussalam, kita nak dengar cerita-cerita daripada negara Brunei Darussalam, daripada kumpulan meraih berkah. InsyaAllah dalam jam pukul 2 petang nanti kita akan sekali lagi live. Kemudian tuan-tuan akan bersama dalam rancangan ini insyaAllah. Lepas tu malam ini pula kita akan bersama dengan Ustaz Kamal Ash'ari, seorang pendakwah yang cekal sebelum daripada ini dan sedang membina Ma'had Tahfiz di Temeloh, Pahang. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Kamal Ash'ari pada malam ini insyaAllah. Dan malam ni macam biasa kuliah kita lepas pada tarawih, insyaAllah kita akan berkuliah cerita tentang mengenai ujian-ujian di dalam kubur, fitnah-fitnah kubur yang berlaku pada kita. Kita masih lagi dalam menceritakan keadaan demikian insyaAllah. Kebetulan pula memang line internet kita ni slow sikit. Line internet kita ni ramai yang mengadu tentang bagaimana line-line yang perlahan dan sebagainya. InsyaAllah, walaupun sekalipun, terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat. Sofi Sadikin tanya soalan, buka sekolah tahfiz, kenapa Ustaz buat bila fikir seorang, kenapa ni? Kerana Allah yang mendorong kita lah insyaAllah. Kemudian Zainab Musa, kemudian Fauziah Kamaruddin, Allah Azza wa Jalla yang mendorong hati untuk sama-sama menyumbang ni insyaAllah. Mudah-mudahan lah yang elok datang daripada Allah Azza wa Jalla itu sendiri yang lakukan demikian, yang menyebabkan kita ni jadi rapat di antara satu sama lain. Kemudian ada yang tanya soalan daripada Acai GSP ni, tanya soalan, untuk ibu yang menyusu dia tinggal puasa dan tidak sempat ganti, perlu bayar fidyah sekali ataupun ganti puasa sahaja? Perlu bayar fidyah. Bagi saya buat dua-dua lebih baik. Bayar fidyah dan juga puasa sekali. Itu sebaik-baiknya demikian bagi ibu yang menyusu ini. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lagi sahabat-sahabat yang lain tersebut, dan saya suka nak sebut pada sahabat-sahabat kita mula bertabung bantuan Ramadan ni. Tuan-tuan yang nak tolong, kita nak tolong orang-orang yang susah, tuan-tuan infakkan dalam Matan Center. Kemudian sebanyak RM50 je kita agihkan barang-barang dalam kos RM50 tadi, kita agihkan kepada mereka-mereka yang nak berbuka puasa ni, orang-orang susah dan sebagainya. Tuan-tuan masuk dalam akaun Matan Center tu, kemudian tuan-tuan terus ke talian 013-617-1941 insyaAllah. Ni ataupun yang kedua, tuan-tuan boleh infak untuk nasi berbuka puasa, barang-barang untuk berbuka puasa ni. Jadi tuan-tuan infak saja, masuk dalam akaun Matan Center, sama ada RM10 ataupun RM6. RM10 ataupun RM6. RM10 untuk kita, RM10 untuk berbuka puasa, RM6 untuk bersahur insyaAllah. Kemudian yang kedua tuan-tuan, kita dah mula keluar satu produk untuk kekuatan tenaga kita dalam bulan Ramadan ni lah. Ni produk yang datang daripada Matan BIS, Matan dari sekolah saya juga. Kemudian tuan-tuan, produk ni untuk tenaga di kalangan kita ni, kita namakan Barakah Meat, dia panggil demikian. Mengandungi 6 jenis makanan yang berenergi pada diri kita ni dalam sebekah ni. Makanan terdiri daripada kurma ajwah, kemudian kismis, kemudian apricot, kiwi, kemudian dalam masa yang sama kacang gajus dan juga kacang cedik. Ni produk yang terbaru yang kita keluar ni. Tuan-tuan bolehlah dapat melalui Matan BIS
Talian boleh ke talian terus. Talian dia 014 269 6217. 6217. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, saya nak maklumkan juga ada pelajar yang masih lagi belum dapat tajaan lagi. Ada lagi pelajar yang ni pelajar-pelajar menghafal Quran kemudian tak dapat tajaan lagi. Tuan-tuan terus ke talian 013 801 7830. Tiga orang ni, pelajar-pelajar ni pelajar daripada Ma'had Tahfiz An-Nabawi Shah Alam. Yang Shah Alam ni sendiri. Pelajar ni terdiri, yang pertama adik Muhammad Adib bin Idham bin Harmani. Muhammad Adib Idham bin Harmani, umur 15 tahun. Kemudian dia sekarang ni mula menghafal baru tahun ni, dah juzuk yang ketiga dah. Ni pelajar ni insya-Allah. Kemudian yang keduanya adik Qasrina Sofia binti Muhammad Zamri, umur baru 14 tahun. Baru 14 tahun. Tuan-tuan boleh tengok di skrin tersebut. Dia mula menghafal tahun 2019, sekarang juzuk yang ketujuh. Juzuk yang ketujuh beliau ni sendiri. Kemudian adik yang tiganya, anak kita ni, Muhammad Zarif Izham bin Harmani, umur 13 tahun. Kemudian ni pelajar ni baru tahun 2020 yang masuk. Sekarang dah 2 juzuk dah menghafal. Ni di antara pelajar-pelajar yang 3 orang ni, tuan-tuan boleh terus ke talian 013 801 7830. 013 801 7830. Ni untuk bahagian keuangan di Ma'had Tahfiz, di Ma'had Tahfiz Shah Alam itu sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan kita pakat-pakatlah di kalangan kita untuk kita sama-sama dipanggil di kalangan kitanya, untuk kita sama-sama di kalangan kita demikian. Kemudian saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penyumbang-penyumbang yang telah menyumbang selama sebulan. Sebulan kita tuan-tuan menyumbang untuk sepanjang PKP dan juga MCO ini. Sepanjang tempoh ini kita telah menyumbang kepada frontliner di kalangan kita ni sebanyak lebih kurang 33,000 bungkusan nasi. 33,000 bungkusan nasi. Kalau bahasa yang mudahnya 34,000 lah kalau nak kira yang demikian. 33,000 bungkusan nasi pada frontliner, dan juga kita telah agihkan pada orang-orang miskin dan orang susah. Sepanjang tersebut yang kita buka iklan di awal-awal bulan Ramadan, di awal-awal kena PKP ni. Dan sekarang kita akan teruskan yang ni lah insya-Allah. Dan saya dah sebut pada tuan-tuan, kita sambung kepada infak yang disebut dengan nasi bungkus pula untuk berbuka puasa pada frontliner juga. Jadi setakat ni kita masih lagi kekurangan dana untuk yang berbuka puasa ni. Jadi saya harap supaya kalian sahabat-sahabat yang ada kelapangan rezeki, masukkan RM16 je. RM16 ke dalam akaun, RM10 untuk berbuka puasa, RM6 untuk bersahur insya-Allah. Itu cara demikian. Dan lepas pada itu maklumkan terus kepada nombor talian yang telah kita letakkan di hadapan itu. Ada pertanyaan sahabat-sahabat yang tanya soalan, saya nak jawab sikit. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara untuk seorang anak mengajak ayah ataupun abangnya untuk menjadi imam solat tanpa mengguris hati mereka? Anak tu sendiri kena jadi imam dulu mudah-mudahan. Mula-mula anak dulu. Tengok semayang pula di ruang tamu. Jangan semayang dalam bilik seorang-seorang. Kemudian semayang tu bacaan yang kuat malam-malam dan sebagainya. Lama-lama ayah dan adik-beradik yang lain akan mengikut sama. Saya nak ucap sekali lagi tahniah juga kepada bakal-bakal imam malam ni. Ramai akan jadi imam malam ni. Malam ni akan jadi imam ramai sangat di kalangan kita. Jadi selamat bertugaslah malam-malam ni insya-Allah. Yang jadi imam pada malam ini, mudah-mudahan Allah jadikan kalian imam-imam yang soleh. Dan imam ini malam ni ramai yang akan fikir panjang yang bagaimana dia nak bawa keluarga dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah cara demikian di kalangan kita ni sendiri. Kemudian Ilyah Razak tanya dalam Facebook ni, Assalamualaikum Ustaz. Sehingga saat ini saya masih merindui dan mencintai arwah ibu saya yang telah meninggal dunia pada 12 Rabiul Akhir 1441 tahun lepas. Jadi bagaimanakah saya boleh semaikan rasa cinta apa yang saya rasa ini juga kepada Allah Azza wa Jalla, sedangkan apa yang saya buat amalan
seperti mengaji, berzikir dan berpuasa, sunat adalah semata-mata untuk menghadiahkan khas untuk arwah ibu. Ibu saya berharap supaya Allah sayang kepada ibu dan memuliakan dan mengasihi arwah sepanjang di alam barzahnya. Adakah ini dianggap seperti kita cintakan pada Allah, Ustaz? Doakan arwah ibu saya. Syarifah binti Musa, dicuci rahmat oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Ya Allah, kamu rahmatilah ibu-ibu di kalangan kami ini, ya Allah. Jadikanlah Syarifah binti Musa ni di kalangan hamba kamu yang saleh, ya Allah, dan dirahmati di sisi kamu, ya Allah. Tuan-tuan, saya nak jawab pada Ilyas ni, nak sebut, ya, beginilah cara kita mencintai Allah. Bila kita cinta kepada makhluk, biar nampak Allah yang lebih utama. Kenapa Allah anugerahkan kita dapat ibu-ibu yang sebegini? Kita sebut demikian. Bila kita tengok demikian, maknanya dalam hidup kita ni, kita sedang mencintai apa dia? Mencintai Allah keutamaan. Nampakkan segala kebaikan yang dibuat oleh ibu kita, segala jerih payah dia membesarkan kita, semua tu didorong daripada mana? Kalau tidak datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang memberi dorongan kepada arwah ibu kita untuk membesarkan kita, berhutang keliling pinggang, kemudian sanggup untuk tidur dalam keadaan yang sekejap terjaga di saat mana kita sakit dan demam, membesar kita dengan penuh kasih sayang. Semua ni datang daripada mana? Allah yang mencampakkan dalam hati arwah ibu kita untuk kita dapat nikmat-nikmat yang sedemikian rupa. Lalu kitanya letakkan rasa kecintaan ini yang besarnya ialah yang itu tanda kita sedang mencintai Allah dalam hidup kita. Yang nak jadi imam tapi bacaannya tak betul. Boleh ke orang tu jadi imam, Ustaz? Dan tak ada orang lain yang boleh jadi imam? Boleh, jadilah imam. Bacaan walaupun tak betul, belajar. Kemudian lepas itu belajar untuk jadi betul kan. Cuba rakam. Kalau malam ni buat live, tak apa, buat live. Live Facebook misal contohnya. Letak Facebook masing-masing. Kemudian live dalam Facebook masing-masing. Jadi imam. Lepas tu orang pun tengok, orang dengar bacaan yang kita baca. Kemudian orang kita minta tolong tegur bacaan saya. Betul ke tak betul? Banyak mana di kalangan kita, ramai mana orang di kalangan kita ni, bila dia dengar saja diperbetulkan. Kita pun ucap terima kasih banyak-banyak dengan cara demikian. Ustaz, mana yang lebih baik? Berbuka dulu ke solat dulu? Berbuka kemudian solat. Berbuka ni tak semestinya heavy, tak semestinya berat. Tapi berbuka dengan yang cukup dengan ni produk berbuka dan ni mudahnya. Tuan-tuan ambil 2-3 biji, ambil kurma ajwah, berbuka puasa. Misal contohnya. Kemudian dalam masa yang sama, lepas pada tu minum air, kemudian solat terus. Itu cara yang terbaik untuk diri kita lah. Untuk lakukan demikian pada kita. Kemudian lepas tu solat. Lepas solat, barulah kita makan yang nak makan yang berat sekalipun. Ustaz, kemudian Faizal Puar. Assalamualaikum Ustaz. Bukan Tony Puar ni kan, Faizal Puar ni. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, boleh tak saya nak berjumpa dengan arwah tunang di alam barzah? Ada peluang ke Ustaz berjumpa lagi? Doalah pada Allah. Walaupun kita dah ada niat dah untuk nak berkahwin dengan dia, tiba-tiba Allah jadikan kematian pada dia. Faizal, doakan banyak-banyak pada dia. Mudah-mudahan dengan demikian, bila Faizal baca doa dan sebagainya, Allah jadikan tunang arwah yang meninggal dunia ini menjadi isteri kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Fauzia Uzair tanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana nak suruh anak jadi imam? Sedangkan sama ini sembahyang dia orang pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Puas saya menyuruh anak tu solat. Jawapannya, nantilah, dia jawab. Malam ni sembahyang sunat je. Sembahyang sunat tarawih kan. Bila sembahyang sunat tarawih ni, kita didik dia. Malam ni kena jadi imam. Kita sebut demikian. InsyaAllah dengan cara ni, dia mula rasa nikmat, dia mula rasa lazat. Suruh dia baca kuat-kuat. Salah pun tak apa, sembahyang sunat lagi ni. Bacaan salah pun tak apa, sembahyang sunat. Bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat. Dan lalu yang pentingnya, pahala tu kita dapat pada diri kita ni. Jangan kita ni, ni tak betul ni tak betul, kita pun tolak terus. Tak boleh, mulakan terus. Tarawih ni, mulakan dengan yang salah-salah dulu, tak apa, lama-lama dia akan betulkan. 30 hari kan ni, Allah nak didik pada diri kita. Dalam 30 hari ni berazam betul-betul. Kuatkan jiwa kita untuk kita nak
menguatkan dalam diri kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditanya lagi di kalangan kita ni, is production tanya, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tahu apakah kelebihan yang dapat kalau jaga pandangan dan pendengaran daripada maksiat di akhirat. Soalan kedua Ustaz, adakah surah Al-Mulk dapat terhindar daripada himpitan kubur? Surah Al-Mulk dia tidak menghindarkan daripada himpitan kubur, tapi dia akan menjadikan diri kita ni ringan di saat mana kena himpitan tadi. Himpitan kena semua di kalangan kita ni. Kemudian istanya tadi yang pertama tadi, apakah saya nak tahu apa kelebihan yang dapat kalau jaga pandangan dan pendengaran daripada maksiat di akhirat Allah nanti. Mata kita bercahaya, telinga kita ni akan mendengar alunan indah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan dalam hidup, jaga pandangan dia, jaga pendengaran dia. Jangan dengar sembarangan, jangan pandang sembarangan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan alhamdulillah kuliah hari ini menambahkan kepahaman dan kemantapan akidah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Rosnia Osman yang telah turut serta dalam perbincangan kita ini, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang banyak pertanyaan ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita. Dalam Instagram tanya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, saya dapat tawaran kerja bank tapi tak disetujui oleh mak ayah. Kalau mak ayah kita tak setuju, tak payahlah cari kerja yang lain lagi, yang lebih diberkati dan dirahmati. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, saya dengar di Selangor sendirian dan keluarga saya di KL. Saya di Selangor sendirian dan keluarga saya di KL. Bolehkah Muhammad Firdaus 46 ni? Tak panjang pertanyaan tu, tapi dia terputus. Takat itu je yang saya dapat demikian. Kita baca doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana bi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna bi Ramadan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.